Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Titi. Kali ini kita akan sambung bab 1 keseimbangan redoks iaitu 1.5 pengekstrakan logam daripada bijinya. Untuk standard pembelajaran pada hari ini, murid dapat menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses elektrolisis. Yang kedua, menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses penurunan oleh karbon. Untuk yang pertama sekali pelajar, apakah itu proses pengekstrakan logam daripada bijinya? Sebenarnya proses pengekstrakan logam ni daripada bijinya adalah proses di mana kita nak keluarkan logam sahaja daripada bijinya, di mana kita akan dapatkan logam itu daripada biji asalnya. Ada 3 cara untuk mengekstrakkan logam daripada bijinya. Yang pertama iaitu menggunakan kaedah elektrolisis. Ini untuk logam yang lebih reaktif daripada karbon. Nanti cikgu akan tunjukkan siri kereaktifan logam, di mana kita akan tahu kedudukan logam dan di manakah kedudukan karbon dalam siri tersebut. Yang kedua, kaedah yang kedua atau cara yang kedua adalah melalui penurunan oleh karbon. Di mana ini adalah bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon. Maknanya yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan. Yang ketiga, melalui cara penurunan oleh logam reaktif. Logam yang lebih reaktif iaitu yang berada lebih atas dalam siri kereaktifan logam boleh menurunkan logam daripada logam oksida. Di mana logam yang berada dalam logam oksida ni adalah kurang reaktif. Berikut pula adalah beberapa contoh logam dan bijihnya yang ditemui secara semula jadi. Kita ada yang pertama, boleh rujuk pada buku teks ya pelajar. Emas, biji besi atau nama lainnya adalah hematit, dan biji aluminium atau nama lainnya adalah boksit. Berikut pula adalah siri kereaktifan logam. Bagaimana siri kereaktifan logam disusun? Ia adalah berasaskan siri ini adalah siri kereaktifan logam. Susunannya adalah berasaskan tindak balas logam dengan oksigen mengikut penurunan kereaktifan. Disusun mengikut kereaktifan logam. Di mana semakin ke bawah dia adalah semakin tidak reaktif. Jadi susunan ni dapat daripada tindak balas logam dengan oksigen. Logam yang lebih reaktif boleh menyingkirkan oksigen daripada logam yang kurang reaktif daripadanya. Kita ada contoh di sini. Katalah, cikgu tunjukkan. Katalah logam yang lebih reaktif adalah magnesium. Contohnya, berada di atas daripada zinc. Kita tengok antara dua ni, contoh. Magnesium dengan zinc. Ini adalah siri kereaktifan logam. Jadi magnesium adalah logam yang lebih reaktif daripada zinc. Boleh ke tak boleh magnesium ni menyingkirkan oksigen daripada zinc oksida. Oksigen daripada zinc oksida. Kita ada zinc oksida. Jadi pelajar kena tahu susunan kereaktifan logam. Di mana logam yang berada di atas, dia boleh menurunkan zinc daripada zinc oksida. Maknanya dia tukar tepat. Dia akan ambil oksigen. Menurunkan zinc. Jadi akan dapat zinc. Zinc jadi single lah. Zinc akan single. Dan akan dapat hasilnya adalah magnesium oksida. Itu maksud di mana logam yang lebih reaktif boleh menyingkirkan oksigen daripada logam yang kurang reaktif daripadanya. Mana semakin reaktif logam, semakin tinggi kereaktifan logam, semakin tinggi kecerahan nyalaan. Nyalaan antara logam dengan oksigen tersebut pelajar. Dan sebenarnya pelajar telah belajar konsep ini dalam sains tingkatan 3. Jika kita revise semula. Ini adalah pengenalan. Nanti kita akan jumpa balik siri kereaktifan logam untuk kaedah yang ketiga.
di mana kita akan ekstrakkan logam melalui kaedah menggunakan logam yang lebih reaktif. Jadi di sini, bila ditunjukkan ada ini adalah siri kereaktifan logam, kita pecahkan di mana karbon berada di antara aluminium dan juga zinc. Berada di antara aluminium dan juga zinc. Pelajar kena tahu kedudukan karbon. Jadi untuk logam yang berada lebih tinggi ataupun lebih reaktif daripada karbon, kita ada kalium, natrium, magnesium, aluminium. Satu lagi adalah kalsium. Kalau pelajar ingat semula ya, satu lagi adalah kalsium, di mana logam ni sangat reaktif. Jadi cara yang terbaik kita nak ekstrak logam atau mengeluarkan logam daripada bijihnya adalah kaedah elektrolisis. Ini adalah kaedah yang pertama tadi. Manakala logam yang berada di bawah daripada karbon, iaitu kita ada zinc, ferrum iaitu besi, stannum dan juga plumbum. Yang berada ataupun kurang reaktif daripada karbon, kita kata sederhana reaktif, kita boleh ekstrakkan logam ini daripada bijihnya melalui penurunan oleh karbon. Di mana kita akan tindak balaskan karbon dengan bijih logam tersebut. Contohnya, karbon dan juga zinc oksida. Jadi karbon boleh menurunkan zinc daripada zinc oksida. Jadi pelajar akan dapat hasilnya adalah zinc dan juga karbon dioksida. Ini satu contoh. Seterusnya pelajar yang berada di bawah daripada plumbum, kita ada cuprum dan juga mercury. Ini adalah logam yang kurang reaktif. Jadi kita boleh ekstrakkan logam ini melalui pemanasan secara langsung dalam udara. Dan di bawahnya adalah argentum dan juga aurum iaitu emas. Logam ini adalah tidak reaktif, diwujud dalam bentuk unsur. Kita akan tengok satu persatu untuk ketiga-tiga cara mengekstrak logam. Untuk cara yang pertama, mengekstrak logam daripada bijihnya adalah melalui kaedah elektrolisis. Pelajar telah belajar tentang elektrolisis untuk pengoksidaan dan penurunan. Kita tahu dalam elektrolisis akan berlaku pengoksidaan dan juga penurunan. Jadi untuk pengekstrakan logam daripada bijihnya melalui kaedah elektrolisis, kita akan boleh ekstrak logam yang berada ataupun lebih reaktif daripada karbon tadi. Iaitu kalium, kalsium, natrium, aluminium dan juga magnesium. Jadi untuk pengekstrakan logam melalui kaedah elektrolisis, berikut adalah ciri-ciri yang kita akan gunakan. Yang pertama, leburan bijihnya adalah sebagai elektrolit. Larutan elektrolit. Untuk aluminium, contohnya aluminium oksida, natrium klorida, kalium klorida, kalsium oksida ataupun magnesium oksida. Jadi kita nak ekstrakkan logam sahaja daripada bijihnya ni. Jadi kat sini elektrod kita gunakan adalah elektrod karbon lengai, iaitu boleh jadikan anod dan juga katod. Di mana anod adalah positif, katod adalah negatif. Dan kita kena ada satu mangkin iaitu kriolit. Di mana fungsi kriolit di sini adalah untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Contohnya jika kita nak ekstrak aluminium daripada aluminium oksida. Jadi kita guna mangkin kriolit contohnya. Ini adalah gambar rajah susunan untuk pengekstrakan logam. Contohnya untuk aluminium oksida. Bagaimana kita nak ekstrak aluminium? Nak keluarkan aluminium daripada aluminium oksida. Aluminium oksida ni dia punya bijihnya. Kita ada aluminium oksida, Al2O3. Jadi kita nak ekstrak aluminium, keluarkan aluminium sahaja daripada bijihnya itu aluminium oksida. Jadi kita tahu bahawa dalam aluminium oksida, ion yang hadir ada dua, iaitu kita ada aluminium 3 positif
okey, ion oksida dan juga ion oksida. Okey, Al3 positif dan O2 negatif. Okey, kedua-dua ion ini hadir dalam aluminium oksida. Okey, jadi sebelum tu pelajar, aluminium oksida juga dikenali sebagai alumina. Jadi ini adalah gambar rajah nak ekstrak logam tadi, iaitu aluminium daripada aluminium oksida. Jadi kita ada elektrolit yang digunakan, iaitu leburan aluminium oksida. Kita tambahkan dengan mangkin, iaitu kriolit ini, Na3Al-F6. Kriolit ni fungsi dia apa? Kenapa nak kena tambah kriolit? Untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Jadi di sini kita ada anode yang terdiri daripada karbon yang digunakan. Di sini adalah ada karbon. Di mana anode ini kita sambungkan pada positif lah. Sumber bekalan elektrik iaitu positif, terminal positif. Manakala di luar ni adalah lapisan silinder ni adalah lapisan ini keluli, dalamnya adalah, di dalamnya lining dalam adalah, boleh nampak tak lining kat dalam ni adalah karbon juga, di mana ini adalah katot yang disambungkan ke negatif. Negatif, yang ni positif. Lapisan luar adalah keluli. Dalam kita ada aluminium oksida tadi sebagai elektrolit. Ini adalah sebagai elektrolit. Aluminium oksida tadi sebagai elektrolit. Jadi bagaimanakah proses pengoksidaan dan penurunan berlaku dalam pengekstrakan logam ini pelajar? Melalui kaedah elektrolisis. Kita ada anode, katot, elektrolit. Dan juga ada mangkin iaitu kriolit. Kriolit yang digunakan untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Kita tengok, ini adalah tadi ion yang terhasil daripada aluminium oksida. Jadi di anode, positif terminal, ion oksida yang bercas negatif akan tertarik ke anode. Manakala untuk katot, iaitu terminal negatif, aluminium ion Al3 positif yang bercas positif akan ditarik ke katot. Jadi apakah proses yang berlaku di anode dan katot? Mari kita lihat. Yang pertama sekali, di anode, ion oksida akan melepaskan elektron membentuk gas oksigen. Jadi bila melepaskan elektron, pelajar kena revise balik pengoksidaan atau penurunan. Jadi kat sini berlakunya proses pengoksidaan. Di mana ion oksida tadi, asal adalah nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2 dan hasilnya adalah oksigen. Pengoksidaan dia adalah kosong. Jadi di sini berlakunya proses pengoksidaan, di mana ion oksida tadi melepaskan elektron membentuk oksigen, gas oksigen. Jadi pemerhatiannya apa? Daripada hasil gas oksigen, kita boleh tuliskan gelembung gas tanpa warna terbebas ataupun gas tidak berwarna terbebas, iaitu gas oksigen lah. Untuk pemerhatian, kita tak bagi tahu gas apa yang terbentuk, tetapi tuliskan apa yang dapat diperhatikan. Seterusnya di katot, ini tadi anode adalah terminal positif. Katot terminal negatif. Yang ditarik adalah ion aluminium sebab dia bercas positif. Di sini dia akan menerima elektron. Aluminium tadi akan menerima elektron. Ingat lagi tak? Jika terima elektron adalah proses penurunan. Terima elektron membentuk aluminium. Di sini buktinya nombor pengoksidaan positif 3 kepada 0. Jadi berlaku proses penurunan. Dan pelajar kena balancekan lah letak 3 di depan. Sebab kita nak balancekan cas. Sini adalah positif 3, negatif 3, 0. Kena balancekan kiri dan kanan. Untuk pemerhatian, aluminium yang terbentuk tadi adalah logam kelabu. Kelabu grey. Grey solid yang terbentuk terenap di bahagian bawah.
Jadi pepejal kelabu ini adalah sebenarnya leburan aluminium yang kita boleh keluarkan dan kita ekstrakkan daripada proses pengekstrakan logam melalui elektrolisis ini, pelajar. Kita tengok latihan. Ini adalah latihan modul yang cikgu ambil daripada modul awak, modul PDP, muka surat 74. Ini gambar rajah 2D. Tadi gambar rajah 3D. Jika pelajar ingat semula, kita ada anode cathode. Anode adalah yang inilah. Manakala cathode adalah lapisan dalam karbon. Luar adalah keluli untuk cathode. Negatif, ini positif. Leburan aluminium dikeluarkan. Dalam ni ada apa? Kita letakkan biji aluminium tadilah, iaitu aluminium oksida dan kriolit. Kriolit ni adalah untuk menurunkan takat lebur untuk aluminium oksida tadi. Jadi first kali untuk elektrolit. Jadi leburan aluminium oksida dia akan melebur, menghasilkan ion aluminium dan oksida tadi. Jadi terminal positif anode, terminal negatif adalah cathode. Jadi cuba pelajar tuliskan setengah persamaan di anode dan juga di cathode. Tadi cikgu dah terangkan. Pemerhatian pun kita dah ada kat sini. Gas tidak berwarna terbebas. Untuk di cathode, pepejal atau leburan kelabu terbentuk. Dan pelajar kena tahu tuliskan hasil. Apakah nama hasil? Dan persamaan ion keseluruhan. Kita tengok yang pertama. Ini tadi. Menghasilkan oksigen dan juga elektron. Pelajar kena balancekan persamaan lah. Kena balancekan persamaan. Kemudian untuk yang kedua, aluminium. Pelajar akan dapat seperti inilah. Menerima elektron mengalami penurunan. Di anode mengalami pengoksidaan. Ini pengoksidaan. Di sebelah sini adalah penurunan. Seterusnya pelajar kita lihat untuk pemerhatian tadi gas tidak berwarna. Manakala ini adalah pepejal kelabu terbentuk. Kat sini untuk nama hasil adalah oksigen atau gas oksigen. Manakala untuk hasil yang sebelah cathode adalah aluminium. Untuk persamaan ion keseluruhan pelajar, pelajar perlu samakan dulu bilangan elektron. Untuk kedua-dua setengah persamaan, kita revise semula. Bagaimana nak tuliskan persamaan ion keseluruhan? Jadi yang pertama, langkah pertama, samakan dulu bilangan elektron. Samakan dulu bilangan elektron. Di mana dekat sini kita ada 2, 3. So setiap satu kena darab ini dengan 3. Yang ni darab dengan 2. Sebab nak samakan bilangan elektron. Dan lepas samakan bilangan elektron, pelajar akan dapat 6 elektron sebelah sini. 2 darab 3, 6. Dan sebelah sini pun akan dapat 6 juga. So boleh hapuskan elektron. Yang tinggal adalah hasil yang ada. Kita darabkan sahaja dengan inilah perkalinya, iaitu 3 dan 2. So pelajar akan dapat. Yang pertama sekali kat sini. Pelajar boleh tuliskan. Di mana bila darabkan dengan 2 tadi. Pelajar akan dapat yang kat sini adalah 6 oksigen. Oksida. Manakala yang ni darab 3 adalah 3. Kemudian untuk sebelah aluminium pula. Kita darabkan dengan 2. Ini kenapa 4 ni? Sepatutnya 2. Darabkan dengan 2. Pelajar akan dapat 2. Dan juga CD pun adalah 2. Pelajar boleh tuliskan. Dan fungsi kriolit tadi adalah menurunkan takat lebur lah. Ini pula adalah kesan. Pengekstrakan aluminium daripada boksit. Apa kesannya? Melalui kaedah elektrolisis tadi, ada kesannya pelajar untuk pengekstrakan aluminium contohnya. Iaitu yang pertama,
menghasilkan sisa bauksit dalam bentuk enap cemar. Enapan yang tercemar yang berwarna merah, di mana adalah bersifat toksik, beracun. Contoh kejadian yang berlaku di Hungary pada tahun 2010. Gambar ni menunjukkan pencemaran enap cemar yang berwarna merah toksik daripada sisa bauksit. Sisa bauksit ni adalah biji tadilah, iaitu aluminium oksida tadi. Yang berlaku di Hungary. Yang kedua, menyebabkan pencemaran sumber air. Jika mengalir ke sungai. Contohnya, jadi menyebabkan pencemaran berlaku. Yang ketiga, kesan buruk terhadap kesihatan penduduk setempat. Yang keempat, akan menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi. Dan akhir sekali adalah pencemaran udara kerana karbon dioksida yang terbebas. Untuk kaedah yang pertama tadi, melalui elektrolisis, cuba pelajar jawab aktiviti 1L, iaitu cuba imbaskan kod QR di sini, iaitu pengekstrakan logam aluminium. Cuba lihat video ini dan jawab soalan ABC. Untuk kaedah yang kedua, cikgu sambung. Cara yang kedua ekstrak logam adalah melalui kaedah penurunan oleh karbon. Di mana tadi kita revise semula, logam yang kurang reaktif daripada karbon, kita boleh ekstrakkan logamnya melalui penurunan oleh karbon. Karbon akan turunkan logam yang berada di bawahnya daripada biji besi. Iaitu yang pertama, kita tahu ini adalah contoh. Contoh adalah biji besi, iaitu ferrum adalah ataupun logam besi kurang reaktif daripada karbon. Ia berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam tadi. Jadi kita boleh ekstrak atau keluarkan besi daripada biji besinya melalui proses penurunan oleh karbon. Jadi yang ni kita gunakan ataupun masukkan ke dalam relau bagas. Ini adalah relau pembakaran, nama dia relau bagas. Kita gunakan 3 bahan di sini. Yang pertama adalah biji besi tadi dimasukkanlah ke dalam relau bagas ini. Biji besi. Kita ada arang kok. Arang kok di sini sebenarnya karbon. Dan kita ada yang ketiga adalah kalsium karbonat. 3 bahan ini digunakan. Biji besi ni sebab kita nak keluarkan besi tadi daripada bijinya. Jadi biji besi di sini adalah nama lain adalah hematit ataupun ferrum 2 oksida. Ini adalah biji besi. So untuk dalam relau bagas ada 3 zon yang dibahagikan. Zon di bawah sekali adalah zon 1, zon 2 dan zon 3. Kita akan lihat bagaimanakah proses pengekstrakan logam melalui kaedah penurunan oleh karbon. Jadi kat sini cikgu daripada buku teks sahaja diambil daripada buku teks. Tindak balas penting di sini adalah cuba kita lihat. Ada 3 zon yang berbeza. Zon 1 adalah zon yang berada di bawah sekali. Tadi jika pelajar ingat semula ada 3 bahan yang dimasukkan iaitu karbon atau arang kok. Biji besi itu sendiri, ferrum 2 oksida, ferrum 3 oksida dan satu lagi adalah kalsium karbonat. Pada zon 1, tindak balas yang berlaku adalah karbon atau arang kok akan bertindak balas dengan oksigen daripada pemanasan udara yang panas dalam relau tadi, menghasilkan karbon dioksida. Jadi ini adalah tindak balas eksotermik. Eksotermik adalah tindak balas yang membebaskan haba. Menyebabkan suhu relau bagas tadi akan mencecah 1600 degree Celsius. Sebab ini adalah tindak balas eksotermik. Eksotermik membebaskan haba. Untuk yang kedua, untuk zon 2, karbon dioksida yang terhasil daripada zon 1 tadi. Zon 1 kita ada karbon dioksida. Dia akan bertindak balas dengan arang kok yang masih tinggal atau yang masih berbaki. Tak habis lagi tindak balas. Karbon dioksida yang terhasil daripada zon 1 akan react dengan karbon, menghasilkan karbon monoksida. Jadi dekat sini pelajar,
karbon monoksida ni adalah fungsi dia, dia adalah menurunkan tindak balas berikutnya sebagai ejen penurunan dan menyebabkan adanya tindak balas endotermik. Kenapa nak kena endotermik? Tadi eksotermik. Endotermik adalah tindak balas yang menyerap haba, nak turunkan suhu tadi. Ya, asal 1600, pada zon 2 suhu semakin berkurang. Okey, dan pada zon 3 pula, arang kok yang masih ada dan karbon monoksida yang tadinya fungsinya adalah untuk ejen penurunan, okey, akan bertindak balas. Maknanya karbon dan juga karbon monoksida akan bertindak balas dengan ferrum 3 oksida. Okey, ferrum 3 oksida. Kita ada karbon balance dengan karbon monoksida yang terhasil dalam zon 2 tadi. Jadi di sinilah kita gunakan kaedah yang itu penurunan oleh karbon, di mana karbon berada lebih atas, dia boleh turunkan ferrum daripada ferrum 3 oksida. So dapat ferrum dan gas karbon dioksida. Begitu juga dengan yang ini, walaupun karbon monoksida tapi karbon dalam ni boleh menurunkan ferrum 3 oksida daripada bijihnya ni. Okey, menurunkan ferrum daripada ferrum 3 oksida menghasilkan ferrum. Jadi kita boleh keluarkan besi tadi pelajar. Diturunkan, jadi enapan besi yang terbentuk akan didapati di dasar relau bagas, di bahagian bawah sekali. Okey, so kat sini tindak balas tadi, pada suhu tinggi, apa guna kalsium karbonat? Pelajar, kalsium karbonat yang kita tambahkan tadi untuk apa? Jadi kalsium karbonat, kita nak dapat terurai bila suhu tinggi, dia akan mengurai. Okay, dia akan mengurai menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Ini fungsi kalsium karbonat tadi, kita nak dapatkan kalsium oksida. Jadi kalsium oksida ni kita tahu dia adalah bersifat base. Kalau pelajar ingat semula, semasa tingkatan 4 dah belajar, ini adalah base. Okey, base. Jadi base ini akan meneutralkan silikon 4 oksida. Okay, apa pula ni silikon 4 oksida? Okay, silikon 4 oksida terhasil daripada, ini adalah benda asing. Benda asing yang ada dalam bijih besi. Okay, dia akan bertindak balas dengan kalsium oksida yang terhasil daripada penguraian kalsium karbonat. Dan pelajar akan dapat sanga ataupun kalsium silikat. Ini adalah kalsium silikat. Ini kita nak asingkan benda asing daripada leburan besi tadi pelajar. Kita nak besi je, besi sahaja. Jadi perbezaan ketumpatan menyebabkan sanga berada di lapisan atas leburan besi dan memudahkan proses pengasingan. Ini adalah besi. Bahagian atas adalah sanga tadi yang kita nak keluarkan benda asing tu. Benda asing tu apa? Silikon 4 oksida. Dalam biji besi tadi kita keluarkan menggunakan kalsium oksida lah. Dan hasilnya adalah sanga. Sanga tadi akan berada di atas daripada, ini adalah besi. Ini adalah sanga. Sanga tu apa? Kalsium silikat. Nak keluarkan benda asing tadi. Perbezaan ketumpatan tu akan memudahkan proses pengasingan besi. Leburan besi kita nak. Jadi kesimpulannya pelajar, pengekstrakan besi daripada biji besi atau nama lain adalah hematit dilakukan dengan memanaskan arang kok tadi. Kita ada arang kok, kita ada batu kapur. Batu kapur tadi dimasukkan ke dalam relau bagas. Jadi relau bagas tadi, kita masukkan 3 bahan lah, iaitu biji besi, hematit, arang kok dan juga batu kapur. Jadi proses yang berlaku di sini adalah melalui penurunan oleh karbon. Di mana karbon akan menurunkan besi daripada ferrum 3 oksida tadi bijihnya. Jadi di sini tindak balas yang berlaku adalah pengoksidaan dan juga penurunan. Kita lihat.
Kesimpulan lah. Okay, jadi logam besi yang kurang reaktif daripada karbon dapat diekstrak melalui proses penurunan oleh karbon. Okey, ini adalah kesimpulan untuk tindak balas pengekstrakan logam daripada proses penurunan oleh karbon. Okey, cuba pelajar jawab latihan modul muka surat 75. Okey, untuk pengekstrakan logam menggunakan kaedah penurunan oleh karbon. Dan cuba pelajar tuliskan untuk persamaan di sini di sini ada persamaan. Okay, cuba tuliskan apakah hasil yang akan terbentuk. Okay, boleh rujuk jawapan nanti pelajar. Ini jawapannya. Okey, seterusnya kita pergi pula pada kaedah yang ketiga, iaitu pengekstrakan logam daripada bijihnya menggunakan logam yang lebih reaktif. Di mana kita tahu logam yang lebih reaktif boleh ekstrakkan logam yang kurang reaktif daripada logam oksidanya apabila dipanaskan bersama-sama. Okay. Tindak balas ini membebaskan haba yang tinggi sehingga membentuk logam dalam bentuk leburan. Jadi contohnya di sini adalah tindak balas termit iaitu aluminium dipanaskan dengan serbuk ferrum 3 oksida. Ini persamaan dia pelajar. Okay, apa yang terhasil? Aluminium ini adalah lebih reaktif daripada ferrum dalam siri kereaktifan. Jadi logam yang lebih reaktif iaitu aluminium boleh menurunkan ferrum daripada bijihnya iaitu ferrum 3 oksida. Jadi kita tukar tempat, Al tadi akan dapat O lah. Dia tukar tempat, ferrum akan jadi single. Diturunkan. Okey, untuk ini adalah tindak balas termit yang berlaku untuk mengimpal landasan besi. Okey, landasan besi. So kita akan dapat di sini ekstrakkan besi lah, ferrum akan terhasil. Okey, so aluminium adalah lebih reaktif daripada ferrum. Jadi dia boleh turunkan ferrum. Okey, tukar tempat dengan ferrum sebenarnya daripada bijih besinya. Dia boleh turunkan ferrum. Berlakunya proses penurunan dan pengoksidaan. Okay, jadi ini kita tengok baliklah. Ini yang mula-mula tadi cikgu tunjukkan, iaitu siri kereaktifan logam. Di mana untuk kaedah yang ketiga ni menggunakan logam yang lebih reaktif adalah logam yang berada di atas. Mana-mana logam yang berada di atas kita boleh gunakan untuk mengekstrakkan logam daripada bijih besinya yang berada di bawah, logam yang kurang reaktif. Contoh aluminium dengan ferrum. Okey, melalui kita boleh panaskan kedua-dua lah. Kita panaskan sudah dapat diekstrakkan logam tersebut. Okey, ini adalah tips atau kesimpulan yang kita boleh ambil untuk kaedah yang ketiga. Okey, di mana logam L1 ni bertindak balas dengan L2 oksida dengan syarat L1 lebih reaktif daripada L2. Dia boleh turunkan daripada oksidanya ataupun bijihnya lah. Okey, kat sini L1 tambah L2 oksida, jadi L1 boleh turunkan L2. Pelajar akan dapat L1 oksida dan L2. Jadi logam 2 ni dapat diekstrak. Okey, jadi siri kereaktifan L1 adalah lebih reaktif, L2 kurang reaktif. Jadi di sini tindak balas yang berlaku sebenarnya untuk L1 dia akan mengalami pengoksidaan. Berlakunya pengoksidaan di anod dan untuk L2 dia kurang reaktif. Okey, dia akan menerima elektron, dia akan mengalami penurunan di katod. Jadi L1 adalah ejen penurunan. L2 adalah ejen pengoksidaan. Sebab tadilah mengalami pengoksidaan, yang ni mengalami penurunan. Ejen ni terbaliknya, sebaliknya ejen. Okey pelajar, cuba jawab soalan modul. Ini adalah latihan 63A. Okey, iaitu tindak balas antara zinc dengan kuprum oksida. Okey, so boleh ke tak boleh berlakunya penurunan di sini. So kita tengok logam lah. Yang single ni adalah kita tengok L1
Ini adalah L2. Adakah L1 berada ataupun lebih reaktif daripada L2? Jadi zinc berada di atas lebih reaktif. Dia boleh menurunkan kuprum daripada kuprum oksida. Jadi sebenarnya boleh berlaku proses penurunan dan pengoksidaan. So, tukar tempat akan dapat zinc oksida dan kuprum. Jadi di sini, cuba pelajar jawab. Kita tengok jawapan. Tidak balas zinc dengan kuprum 2 oksida pelajar. Okey. So di sini kita tahu bahawa zinc adalah lebih reaktif. L1 tadi zinc. Yang kurang reaktif adalah kuprum. Jadi di sini zinc boleh, kat sini tertinggal pelajar. Zinc boleh menurunkan kuprum 2 oksida kepada kuprum. Dia turunkan. Turunkan. Dapat kuprum. Jadi pengoksidaan berlaku di mana ejen penurunan adalah zinc dan zinc telah dioksidakan. Manakala ejen pengoksidaan adalah kuprum 2 oksida, di mana kuprum 2 oksida telah diturunkan oleh zinc tadi. Jadi di sini zinc mengalami proses pengoksidaan dan membentuk zinc oksida. Manakala kuprum 2 oksida akan kehilangan oksigen, mengalami proses penurunan, membentuk kuprum pelajar. Jadi pelajar cuba jawab uji diri 1.5 dan hantar ke dalam GC. Harap pelajar dapat siapkan. Selamat menjawab.